Ramai yang tidak tahu bagaimana keadaannya behind the scenes di dalam makmal yang melakukan ujian saringan virus ini. Okey, mungkin Datuk boleh buat kami ronda-ronda sikit dan Datuk ceritakan sebaik sahaja satu sampel itu diterima, apa proses yang perlu dilalui untuk mengujinya positif atau negatif COVID-19? Ya, terima kasih ya. Jadi proses ini adalah satu proses yang kita anggap agak rumit, kompleks dan memerlukan satu proses yang dijalankan secara jelas dan teliti. Pada mulanya sampel-sampel ini akan diterima pada waktu pagi oleh petugas-petugas di makmal kita. Pertama sekali kita kena pastikan ya ID sampel itu, kita juga kena pastikan yang semuanya lengkap, sampel yang betul, orang yang betul, supaya kita tidak mahu keputusan itu diberi kepada orang yang salah, because it's a disaster kalau kita bagi satu keputusan dan kita dapati daripada pasien salah. So kita amat teliti, amat berhati-hati apabila kita merekodkan sampel-sampel yang kami terima dengan jelas dan dengan baik, dan pastikan sampel itu adalah sampel yang betul dan sesuai untuk dijalankan ujian. Kemudian sampel itu akan diproses dalam makmal kita seperti mana yang penonton-penonton dapat lihat ya, di belakang saya ini. Kita mungkin boleh pergi ke hujung sana. Di sini ya, sampel-sampel ini apabila diterima, diproses, firstly kita kena deactivate virus tersebut supaya sampel itu selamat. Kemudian kita akan extract the gene, dan kemudian kita akan melakukan proses-proses di mana kita amplify the gene untuk dibolehkan dia dibaca oleh mesin yang berada di dalam makmal kita ini. Untuk keterangan yang lebih lanjut dan lebih detail, saya rasa setiap peringkat itu boleh dijelaskan oleh kita bersama saya. Ini seorang pakar patologi kimia yang berada bersama saya ini. Saya rasa step itu perlu dijelaskan dengan lebih teliti dari segi peringkat ke peringkat oleh Dr. Hanita. Dr. Hanita adalah Timbalan Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Saya serahkan Dr. Hanita. Mungkin boleh jelaskan sikit Dr. Hanita. Okay, menyambung pada apa yang Datuk dah sebut tadi, untuk pengujian virus ini kita ada dua step atau dua peringkat. Langkah pertama adalah untuk ekstraksi virus, di mana virus ini pada masa ini masih aktif. Kita perlu mematikan virus ini, di mana kita akan memasukkan lysing agent, di mana virus ini akan dipecahkan. Apabila virus ini dipecahkan, RNA-nya akan dibebaskan, dan di sini RNA itu akan kita extract. Kalau kita lihat, proses ini adalah sangat kritikal, di mana kalau kita lihat staf-staf di sini memakai full PPE kerana virus itu masih aktif ya. Proses ini boleh dijalankan secara dua cara, iaitu pertama secara otomasi dan juga secara manual. Untuk proses otomasi, pendedahan pada kaki tangan akan berkurangan dan juga ianya lebih cepat ya. Dia mengambil masa, kita boleh melakukan sebanyak 64 sampel dalam 1 jam. Sekiranya ianya dilakukan secara manual, proses ini adalah agak rumit. Hanya boleh dilakukan dalam masa 12 sampel 1 jam, tetapi walau bagaimanapun ia dilakukan dalam kawalan begitu ketat, iaitu kita menggunakan biosafety cabinet untuk ekstraksi virus. Di sini RNA akan diekstrak dan kemudian ianya akan dimasukkan ke dalam mesin real time PCR. Proses ini akan mengambil masa lebih kurang 1,5 jam hingga ke 3 jam untuk mendapatkan keputusan ujian. Mungkin di sini kita boleh lihat ini adalah proses-proses di mana ekstraksi virus dijalankan secara manual sebelum ianya dimasuk ke dalam mesin RT-PCR. Dalam mesin RT-PCR, genetik virus itu akan ditentukan. Sekiranya ia memenuhi kriteria genetik virus COVID, maka keputusan ujian akan menjadi positif.